Baik. Kan? I masih tak puas. Dengan itu, kita ingin menjemput wartawan bola sepak Astro Arena. Siapa lagi kalau bukan Fina Nasram. Yes. Mungkin lebih untuk mengulas. Ada soalan? MFL ada soalan tadi tu yang last tu, part last tu. Betul. Kan? Saya tertarik juga apabila Dato' Ong Kim Swee mengatakan ada masalah. Masalah. Teruskan. Itu tanya soalan. Saya ingat dia nak teruskan. Apa tanya soalan? I akan teruskan. Tak adil kalau saya yang tanya. Farish nak tanya tapi dia kata macam tak adil. Fina rasa adil tak kalau kita katakan Sabah bagai dirompak slot untuk Piala AFC? Besar tu word dirompak. Saya faham apa yang dirasai oleh Dato' Ong Kim Swee. Yalah, ketika pasukan dalam mood yang cukup baik. Mereka sudah pun seakan-akan nampak ke mana hala tuju mereka untuk musim hadapan. Tetapi pengumuman di saat akhir daripada MFL, saya tak pasti sama ada perkataan pengumuman di saat akhir itu tepat ataupun tidak. Tetapi difahamkan, sememangnya ada cadangan asal pada yang telah pun dibuat pada Januari. 14 Januari awal tahun ini berkenaan dengan cadangan untuk perubahan dari segi penentuan kelayakan AFC dan juga ACL. Jadi apa yang kita faham di sini adalah yang diperkatakan adalah cadangan. Cadangan bermaksud bukanlah satu keputusan yang sudah pun diambil, tetapi ianya mungkin akan dibawa kepada perbincangan seterusnya, barulah satu keputusan akan dibuat. Jadi persoalannya di sini, bilakah keputusan itu diambil? Sedangkan cadangan itu hanya berlaku pada Januari tahun ini, dan bila keputusan itu diambil? Apabila satu pengumuman yang mengatakan, sudah pun termaktub, sudah pun dipersetujui dalam perbincangan melibatkan pengurus pasukan dan juga wakil MFL. Jadi mungkin ada sedikit perkara yang mungkin kekeliruan kemuskilan lah komunikasi juga mungkin kepada Dato' Ong Kim Swee, dan itulah yang mungkin menyebabkan ada sedikit sarkastik dalam sesi sidang media yang berlangsung selepas aksi JDT dan juga Sabah FC. Membawa saya kepada soalan seterusnya, apa yang sepatutnya berlaku dalam situasi itu? Mudah, Farish. Sekiranya satu keputusan sudah pun diambil, kenapa MFL perlu menunggu sehingga ke hari terakhir untuk penentuan siapa yang akan mengisi slot ke pentas AFC? Kenapa tunggu semalam? Kalau perbincangan ataupun cadangan itu telah pun dibuat pada Januari lepas, kenapa Oktober diwar-warkan untuk kefahaman semua orang ataupun agar perkara ini tidak menjadi kekeliruan? Sebab sepanjang saya membuat liputan pun, saya menyebut ataupun media-media lain menyebut tempat kedua, ketiga adalah slot untuk AFC. Dan pengulas-pengulas perlawanan juga menyebut perkara yang sama. Jika perkara itu salah, perlu ada pembetulan awal daripada MFL supaya perkara ini tidak keliru. Jadi kat situ yang mungkin menjadi punca kepada rasa tak puas hati, rasa kekeliruan tu. Apatah lagi perlawanan terakhir yang bakal menobatkan siapa yang akan layak ke pusingan itu. Dan sekarang mungkin Sabah terpaksa menunggu sehingga Piala Malaysia. Belum lagi, Cik. Saya wartawan hari ini. Baru nak tanya. So, solution dia, Farish, solution dia kita kena tunggu sampai? Jadi, apa yang kita faham di sini, penentuan untuk satu lagi slot ke pentas AFC adalah menerusi siapa juara di Piala Malaysia nanti. Tetapi ada laluan untuk Sabah. Bukan kita menafikan kehebatan Sabah untuk mendapat juara ataupun sebagainya. Tetapi ada sedikit orang kata ruang yang lebih jika dikomparekan kepada pasukan-pasukan lain. Kerana sekiranya JDT ataupun Terengganu yang muncul juara, Sabah yang berada di kedudukan ketiga Liga Super, secara automatiknya akan ke pentas Piala AFC musim depan. Selain tu, kalau mereka juaralah, tapi you okey dengan situasi ni, you okey? Kita tenang, kita relax. Seperti apa yang Dato' Ong Kim Swee selalu katakan di dalam dressing room, kita punya takdir, fate ni sebenarnya di tangan kita sendiri. Itu yang selalu dikongsikan. Tapi okey, kita tinggalkan itu. Okey, Rina, mungkin ramai yang dah sedikit sebanyak dapatlah apa penceritaannya.
kita terus ke Liga. Dah habis 22 Boleh. perlawanan kan. Secara keseluruhan melihat kepada top 5 Liga Super musim ini, ada terdapat kejutan bagi Fina dalam top 5 itu? Sabah FC di tangga ketiga. Shena juga. Taklah, apa for you top 5 ni? Saya bersetuju. Sabah dan juga Negeri Sembilan boleh dikatakan sebagai pasukan yang wow. Dia ada faktor wow dekat situ dengan credibility yang dibawa oleh mereka. Mereka berjaya untuk mengatasi pasukan daripada Liga Super pada asalnya di musim lepas. Dan juga saya ada sedikit rasa kekesalan melihat prestasi pasukan Kedah. Kalau sebelum ini mereka berada di tangga kedua musim lalu. Okey. Mungkin sepatutnya mereka tidak perlu pergi terlalu jauh musim ini. Tetapi apa yang berlaku, pihak pengurusan Kedah mungkin boleh memperjelaskan kepada penyokong-penyokong Kedah yang nampaknya begitu kecewa dengan prestasi semasa pasukan Kedah, kerana difahamkan bajet 20 juta telah pun dikeluarkan untuk pembentukan pasukan Kedah musim ini, tetapi di manakah hasilnya? Jadi mungkin dari segi pemilihan pemain, mungkin dari segi pencaturan jurulatih, tetapi pokoknya kita perlu tahu di mana puncanya. Kedah sebagai pasukan yang boleh dikatakan tidak pernah gagal memberikan saingan dalam setiap musim, tetapi ke mana Kedah musim ini? Okey. Terkejut tak you dengan top 5? Top 5 memang targetnya untuk tim saya ke? Dia asyik mention siapa? Taklah kita cakap kan top 5 memang kemungkinan KPI-nya, tapi dapat top 3 tu bonus. Betul. Itulah. Okey, kita main game sedikit. Okey. Kita bertiga, okey? Mari. Jom. Kita mulakan dengan calon pemain tempatan terbaik. Fina dulu. Faizal Halim. Faizal Halim. Okey. Why Faizal Halim? Sebab kita tahu rumours banyak mengatakan Faizal Halim ke sana ke sini. Tetapi pemain ini nampaknya dia committed dengan majikan yang sedang dia bersama sekarang, and itu sedikit pun tidak merencatkan prestasi beliau. Tak kisahlah dalam skuad kebangsaan ke, dalam skuad bersama dengan Terengganu ke, kredibiliti yang ada pada Faizal Halim perlu dijadikan contoh pada semua pemain-pemain lokal di Malaysia, supaya kita boleh lihat lebih banyak lagi kualiti pemain yang boleh diketengahkan lah selepas ini. Okey, well done Faizal Halim. Dia juga tersenarai dalam top 11 untuk musim ini, pemain terbaik termasuk dalam top 11 itu sendiri. Kalau awak, Halili? I have to say Arif Aiman lah. Okey. Arif Aiman, JDT. Saya rasa dia telah banyak memberikan ataupun menghasilkan, dan contohnya semalam jaringan yang sangat-sangat cantik, dan saya juga harus petik nama ni. Mukhairi Ajmal. Selangor Sebab saya kan Selangor. Okey, boleh nampak dia antara yang orang kata itu ke depan dalam pasukan Selangor itu sendiri. Saya bersetuju dengan anda juga. Saya selalu tengok Arif Aiman dekat TV, kita dah nampak, tapi semalam di depan mata melihat dia mengucar-ngacirkan pertahanan Sabah, dan dia bukan free kick taker. Semalam dia ambil free kick tu, Masya Allah. So, for me, him and Faizal Halim dua. Okey, dah Kita pergi ke seterusnya. Awak bagi soalan. Alright, seterusnya. Selepas kita dah tanya pasal pemain, of course kita nak tahu juga calon still pemain import. Pemain import terbaik selain Bergson. Kita susahkan sikit. Okey, saya nak lari sikit benda ni. Sebenarnya saya rasa tak puas hatilah. Okey. Sebabnya dalam banyak-banyak pemain import, saya tak tahu sejauh mana kemampuan pemain import yang ada dalam pasukan Melaka United. Sebabnya kita tahu mereka diselubungi dengan pelbagai masalah, dengan boykot daripada pemain untuk tidak datang ke latihan. Jadi dalam keadaan begitu, saya tidak rasa pemain-pemain ini memberikan prestasi terbaik mereka dalam saingan Liga musim ini. Jadi kalau saya nak ratekan secara keseluruhan, tidak adil untuk mereka, untuk mereka yang berhadapan dengan isu gaji, masalah kewangan pasukan. Saya teringin sekali nak tahu macam mana impact yang mampu diberikan oleh Justin Bass, Emmanuel Oti. Betul. Sebab nama-nama ini adalah kononnya nama-nama yang mampu untuk menyelah ataupun memberikan saingan dalam di antara pemain import musim ini, tetapi tidak nampak hasil dia. Hasil akibat I don't know what is the right words. Tapi sedikit kecewa lah. Okey, fair enough. Yeah. Tapi your favourite
Oleh import so far? I tak ada favourite. Cik, selamat. Kita setuju Bergson lah. Kalau tak. I punya pandangan untuk pemain import lebih kepada untuk melihat sejauh mana mereka mampu untuk membantu pasukan. Tetapi it's not fair for me untuk I pilih mana-mana pemain import due to import daripada Melaka United yang sebab situasi mereka. Yes. Saya bersama Sis Fina. I tak ada favorite. Senang. Saya bias Faktisu Sadir Ramdhani. Okay, Dia betul, dia membawa tau. Okay. Sabar. Pilihan jurulatih terbaik untuk Liga Super musim ini? Nafuzi. Setuju, sama. Anda? Saya rasa saya akan support tim awak untuk kali ini, Ong Kim Swee. Sebab saya rasa dalam jangka masa yang... Kita tak plan kan tadi? Tak ada. Jangka masa yang pendek, dia berjaya bawa pasukan Sabah menghabiskan Liga Super di tangga ketiga. Impressive performance. Heads off kepada... Saya rasa seronok lah. Musim ini nampak persaingan tu dan season yang sangat-sangat fun. Dan looking forward. I suka something yang unpredictable. Betul. Apabila Sabah masuk ke Liga Super, Negeri Sembilan masuk ke Liga Super dengan dia tak masuk just untuk melengkapkan Liga Super tu, tetapi dia orang ada something untuk ditunjukkan di situ. So selepas ni mungkin dah nampak kualiti yang ada dalam Liga Perdana sebelum ini ya. Jadi format tahun depan berbeza. Jadi mungkin kita akan dapat something new jugalah untuk tahun depan. Terima kasih Fina Nasrum di atas Sama-sama. input anda yang sangat-sangat menarik dan saya pasti ramai yang dapat informasi-informasi yang baik daripada perkongsian kita. Yes, thank you Fina. Okay, Jumpa sama-sama. lagi. Alright.